Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bika min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa bitamim ila bi khair. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil ya rabbal alamin. Yang dihormati lagi dimuliakan oleh Tuan Pengurusi, Tuan-tuan Imam, Tuan-tuan ahli jawatan kuasa, para alim ulama, asatizah, muslimin, muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, semua alhamdulillah, syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia yang tidak terhingganya. Allah masih lagi memberikan kepada kita kesempatan, dikurniakannya kita rezeki, dapat lagi kita solat maghrib berjamaah. Kemudian kita duduk sebentar di dalam majlis ilmu. Moga-moga ianya akan mendatangkan keberkatan dan rahmat yang berpanjangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, semua alhamdulillah, kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dipanjangkan usia, maka kita melepasi orang kata apa, wave gelombang 2 tahun yang lepas, setahun yang lepas. Maka pada gelombang itu ataupun wabak itu ada yang Allah ambil, Allah tempatkan ke satu tempat yang kita sebut mati. Jadi Allah Subhanahu wa taala sayang kita tu. Sebab apa ada penyakit? Sebab apa? Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala nak cerita apa kat manusia ni sebenarnya? Benda tu, wabak itu dah tertulis di Lauh Mahfuz itu. Sebab Allah kata apa? Wa ma tasya'u illa ayyasha Allah innallaha aliman hakimah. Aku yang mengatur semua. Sebab Allah sayang kita. Allah cerita macam-macam ujian, macam-macam bala, bencana, musibah Allah cerita. Allah tunjuk kat kita. Kenapa? Itu sebab Allah nak datang dengan satu-satu bala yang besar tu. Allah tak datang ke macam tu ya. Allah bagi dulu amaran, Allah bagi dulu tanda-tanda dia. Contoh kita tengok tsunami 2004 dulu, 26 Disember 2004. Sebelum tu ada dah tanda-tanda lah. Air laut diserut sampai ke tengah semua tu, tanda-tanda. Tapi berapa ramai manusia yang sedar? Sama lah macam sekarang ni. Dunia ni sebenarnya dah akhir dah. Allah nak cerita dunia ni, wahai manusia, dah penghujung-penghujung dah. Nabi pun bersabda macam tu juga. Nak tahu kata dunia ni, Nabi cerita dah. Kalau kau nak tahu kata dunia ni dah nak sampai akhir-akhir, ini tanda-tanda dia. Sama lah kita mati pun, ada tanda-tanda. Allah tak ambil macam tu dah. Cuma ni Allah tak bagi tahu ke kita ni manusia weh, kau tak macam mana lagi aku nak hamba ni. Dunia ni dah nak akhir dah. Buatlah persediaan. Tu cerita dia. Kalau bahasa kasar dia, tapi Allah tak macam tu. Allah bagi tanda-tanda dia. Orang nak mati pun macam tu je. Cumanya orang di sekeliling tu, kawan-kawan kita tak ubah sedap. Dah mati orang tu baru patutlah dia ni dulu seminggu sebelum tu lah dia kena macam-macam. Tanda dia tu. Jadi samalah ni. Allah sayang kita. Manusia ni Allah, di antara semua makhluk ni, manusia lah yang paling Allah sayang sekali. Apa dalil dia? Kita ni daripada tak ada pun kita ni. Tetapi Allah adakan. Kita dulu di alam arwah, maka di atas sayang dan kasihnya Allah tu, Allah cipta manusia. Kalau kita fikir-fikir balik, apalah manusia ni hebat kat mana kan?
Banyak-banyak makhluk, sebesar-besar makhluk, sekecil-kecil makhluk, manusia itu merupakan makhluk yang paling awal, seawal-awal makhluk Allah nak cipta manusia. Seawal-awal makhluk yang paling Allah ingat untuk nak cipta. Macam kita lah, macam kita. Kita malam-malam nak tidur, kita besok apa kita nak buat? Kita nak buat dulu. Kita pilih 1, 2, 3, 4, 5. Bangun saja, kita pun ikut. Oh, semalam ke 1, 80. Tu. Maka Allah SWT mencipta manusia, sayang dia. Dia ambil penyaksian daripada seluruh manusia ni yang berada dalam keadaan dan ruh dulu. Allah tanya, alastu bi rabbikum. Ni hampa mengaku dah aku ni Tuhan hampa. Kita sebut. Siapa bagi kita sebut tu? Dia. Qalu bala syahidnya. Dia lah yang pilih kita jadi sekarang beriman dan Islam beriman. Dia. Ada tak yang jadi kafir? Ada. Kenapa? Itu yang kata manusia ni daripada dalam ruh lagi. Tak bersungguh-sungguh. Orang kafir itu mengaku juga bila Allah tanya, wahai ruh sekalian manusia ni, kau mengaku tak aku ni Tuhan kamu? Kita mengaku dengan penuh keyakinan. Alastu bi rabbikum? Qalu bala, tanya, engkau lah ya Allah Tuhan kami. Engkau lah. Bapak tu mengaku je, mengaku. Sekadar, ya Allah engkau lah Tuhan kami. Tu. Kan? Tak apa confident, tak apa firm. Maka Allah segregate dia. Okey, hampa mengaku macam tu kan, baru sebelah tu. Allah biar ke dia? Dah, Allah bagi dia akal. Manusia ada akal. Dia tengok 5 makhluk yang besar, yang bernyawa, yang akan merasa sakitnya mati. 5 ni. Kan? Malaikat, manusia, jin, setan, haiwan. Apa beza malaikat dengan manusia? Malaikat ada akal, nafsu tak ada. Manusia ada nafsu dan akal. Haiwan ada nafsu, akal tak ada. Tapi kadang-kadang perilaku haiwan ni yang tidak ada akal ni macam berakal. Contoh kita tengok haiwan yang melahirkan anak, mak dia melahirkan anak dia kan. Siapa yang bidannya tu? Tu Allah nak cerita apa? Di situlah hang boleh kenal aku. Apa yang kamu melihat, itulah kebesaran aku. Itulah sifat-sifat aku. Manusia punya akal berbeza dengan malaikat punya akal. Akal juga. Tapi malaikat ni akal dia ada ceiling dia ada limited. Manusia ada akalnya, ya Allah, dia boleh pilih apa dia nak, dia boleh fikir apa nak fikir. Dan Allah sertakan juga dalam akal itu apa? Ilham. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Aku ilhamkan kamu nak jadi baik ke nak jadi jahat. Allah kata. Malaikat tak ada. Kepada malaikat fa'alhamaha ni tak ada. Allah dah set dah malaikat kerja hang fokus satu kerja je. Manusia bercambah dia boleh buat dengan akal yang Allah bagi. Pagi dia buat ni, tengah hari dia buat ni, petang dia buat ni, malam buat ni. Sebab dia ada pilihan. Dia nak beriman pun dia pilih, dia tak mau beriman pun dia pilih. Dia nak jadi orang yang alim pun dia kena pilih, tak mau jadi orang alim. Dia nak mati dalam husnul khatimah pun boleh, suul khatimah pun boleh. Beza. Malaikat Israfil. Sejak di awal kejadian Israfil itu, Allah perintah dia apa? Israfil, dengan keistimewaan Google tu, sangkakala tu, di mulut dia dah, di mulut. Dengan mulut dia penuh dengan angin tu. Untuk tunggu Allah nak angkat ibu tangan. Allah kata okey, dia pun tiup. Tu yang kerja dia. Bayang berapa kurun dan enam. Dia terasa jemu dah. Akal yang ada pada dia tu tak pernah terfikir jemu. Sebab jemu tu daripada nafsu. Nafsu tadi. Israel, Allah kata, wahai Israel ni, pukul 11.30 saat lagi kau pergi cabut nyawa A ni. Dia pun tak pernah kata, ya Allah, tangguh kan. Jadi 11 pukul 12 je.
Sebab dia tak ada pilihan. Manusia ada pilihan. Sayang manusia. Allah ni tuan-tuan, dia cipta manusia. Bila dia cipta manusia, dia kata, wahai manusia ni, dunia, alam yang nama dunia ni untuk kamu. Hang pandai-pandai hang. Allah boleh berkata macam tu. Tapi dah Allah sertakan dengan peraturan kehidupan kita tu. Tu yang jadi macam ni tu. Nah, kalau tak ada peraturan tu tuan-tuan, Allah tak tahu. Kita pun tak tahu yang mana dulu, yang mana kemudian apa semua. Sayang Allah. Kan? Allah punya sayang manusia ni. Allah tak biar tu. Allah ada buku panduan dia yang namanya SOP lah. Standard Operating Procedure. Al-Quran dan Alkitab. Kitab daripada Nabi Muhammad, Al-Quran daripada Allah SWT. Tu kita punya peraturan dia. Allah bagi peringatan dalam tu. Allah kata, hampa ada syurga, hampa ada neraka. Pilih hampa nak yang mana. Aku tidaklah sezalim makhluk. Aku tidak sezalim hampa ni. Nak siksa orang tak. Ni neraka ni sebagai peringatan kepada hampa. Ni hampa buat benda ni, hampa masuk neraka. Hampa kufur kepada aku, tak kenal aku, masuk neraka. Allah zalim tak? Tak zalim. Dia dah pesan dah kat kita. Nikmat yang Allah bagi ni daripada ujung rambut sampai ujung kaki, besok Allah tanya balik. Itu sebab apa juga kalimah yang kita boleh sebut dengan perkataan itu adalah makhluk. Nasib baik tuan-tuan, bukan nasib baik lah. Kita digunakan nikmat apa? Sakit. Tuan-tuan bayang tengok kalau tak ada sakit ni, kita nak sebut apa? Kena montuk ni, pencah kepala sebelah. Nak kata apa? Sakit tak ada. Di dalam sakit tu Allah kurnia pula satu makhluk yang namanya mati, mautnya. Bayang kalau kita sakit ni, pecah kepala sakit ni, tapi tak mati macam. Okeylah teruk. Tapi dah Allah sayang manusia. Allah kata manusia, hang sakit tak akan lama, mati habis. Tu sayang Allah. Tapi yang kau kena ingat, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Aku akan tanya setiap nikmat yang aku bagi. Tetapi dalam tu kita masih lagi ada pilihan, tuan-tuan. Nabi kata apa? Hang boleh mati terus masuk syurga pun ada juga jalan dia. Pandai-pandai kita cari. Sampai macam tu, tuan-tuan. Peristiwa yang Allah nak bagi dekat umat Nabi Muhammad SAW. Umat dulu tak dapat dah. Sedangkan kita ni umat Nabi Muhammad ni ada berapa bilion tu. Besok berhimpun kat padang mahsyar, kata Nabi Muhammad SAW tu. Umat daripada zaman Nabi Adam sampai umat yang akhir. Lahir dia besok dah kiamat. Tu punya banyak perempuan daripada masyarakat. Macam mana Nabi nak kenal? Itu sebab Allah turun tu, Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan? Dengan yang mantap. Macam mana Nabi nak kenal kita? Itu sebab syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Bila mana nak beribadat ataupun beramal sesuatu amalan, ambil uduk lah. Sahabat tanya, ya Rasulullah, macam mana Tuhan nak kenal kami ni? Berhimpun kepada masyarakat ramai tu. Dia kata, umat-umat aku kenal. Cahaya yang keluar daripada anggota uduk itulah yang buat aku kenal, kata Nabi Muhammad SAW. Siapa lagi? Kita. Itu sebab Allah bagi kepada Nabi Muhammad SAW yang kita dulu kata apa? Tertib. Apa makna tertib? Yang dahulu didahulukan, yang kemudian dikemudiankan. Bila di padang mahsyar nanti tak ada tertib lah. Yang dahulu dikemudiankan, yang kemudian didahulukan. Tu. Kita kau umat akhir zaman dah. Patutnya seniority dia Nabi Adam nak bangkit dulu. Umat Nabi Adam nak kena soal dulu. Dah Allah bagi umat Nabi Muhammad dulu. Allah suruh Nabi buat syarah lewah macam mana, clearkan kita ni dulu. Baru umat lain. Clear untuk masuk syurga lah. Masuk neraka. Tu Allahu Akbar. Itu sebabnya tuan-tuan, Allah sayang kita. Ada dua perkara. Mati ni dua kaedah. Kita nak tahu, kita hendak dalam golongan mana. Allah kalau sayang kita, dia bagi kita sakit. Sebelum mati dia bagi kita sakit. Sebab apa? Sebab apa? Ramai di antara kita mati sakit. Ya.
hanya Allah yang mengetahui berapa bebannya dosa yang akan kita bawa nak menghadap dia. Allah tak mau, kalau boleh ni tak mau. Yang umat Nabi Muhammad SAW ni yang kata beriman ni tak mau kembali kepada aku dengan dosa. Allah kata tak mau. Tu dia buat sakit tu. Dia buat sakit tu penghapus dosa. Hapus dosa. Kalau sampai 74 dia sakit, tu nak cara Allah nak hapus dosa. Habis dia kebah balik, sihat balik. Allah tengok banyak ada dosa, Allah akan sakit dia balik. Kan? Anda kata habis dosa dari situ, kita tak tahu. Allah tahu. Baru dah Allah bagi mati. Katalah ada juga sikit dosa-dosa. Ketika mati tu lah, tu yang kita sakit mati tu. Semua manusia akan merasa sakit mati, kecuali ada orang yang pilihan kedua. Sebab Nabi kata sakit itulah, sakit mati itulah, siapa pun tak pernah cerita bagaimana perih dan sakitnya mati. Contoh bayang tu ruh yang melekat selama ni dah sebati dengan jasad, nak ditarik macam tu bukan. Kalau Nabi cerita malaikat yang masuk melalui ruang rumah pun kita tak kaya. Tu yang nak tarik kan. Tu pun Allah tarik slow-slow, tak bagi tarik ruh sekali. Maka habis kita mati dalam keadaan. Maka sakit tu habis dengan kita tebus dia, bukan kita tu. Dosa sakit mati tu tertebus segala dosa-dosa kita tu. Kita balik percuma, kita balik kosong. Bawa pahala kan. Tu Allah sayang. Sifat Allah dan sifat. Tapi kita lah jangan ada cakap kalau kita tu tak baik. Semayang mana semayang? Kita kena Allah. Tu orang yang Allah pilih. Kalau Allah nak azab dia, dan Allah akan bagi dia hidup ni panjang umur, satu sakit boleh tak kena, sesemua pun tidak. Contoh Firaun, mati senang kena. Jadi Allah akan biar dia ni sehat, rezeki kita tengok melimpah, rezeki makin tak sakit. Dan dia mati pun mati dalam keadaan senang sangat mati. Sebab Allah tak, dia bawa dosa tu sekali menghadap Allah. Tak sakit ni. Sebab sakit ni akan menghapus dosa. Allah tak bagi dia sakit ketika mana roh dia keluar. Na'udzubillah min zalik. Oh takut dah. Kita ambil yang A kan. Habis dah. Allah sayang dia lah. Allah tak biar untuk lah. Dan dia Allah kata, hang mai dulu hang kenal aku, balik hang kena aku juga. Kenal dah tuan-tuan. Jadi itu baru mukadimah pertama. Biasalah tu. Baru nak masuk mukadimah kedua, tak masuk tajuk ni. Okey. Hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas ni siapa? Saudara Nabi. Daripada Rasulullah SAW. Ikhtani khamsin qabla khamsan. Ikhtani khamsan qabla khamsin. Sababaka qabla haramika, sehatika qabla syaqamika, wa ghinaka qabla faqarika, farahuka qabla sagharika, wa hayataka qabla mautika. Tuan-tuan pun hafal hadis ni. Tuan-tuan ni apa yang tak hafal? Mau hafal. Tuan-tuan ni fakih. Dulu semua fakih. Kan? Apa makna dia? Manfaatkanlah, kata Nabi Muhammad SAW ni, hadis sahih ni, hadis yang popular lah. Manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Walaupun kita dah dengar. Itu sebabnya orang kata ilmu ni kalau diulang-ulang, tazkirah ni kalau diulang-ulang, dia akan jadi ilmu. Kita ni yang saya cerita tadi tu yang mati dua keadaan tu dalam kitab apa? Tamyi'ul Ghafilin. Kan peringatan pada orang yang lalai. Tu dalam kitab tu ada. Tu misalnya. Kan? Tu Nabi cerita kat kita tu. Anda kata tak ada tu semua tu. Macam mana kita nak? Kita nak buat apa? Ni nak mati ni apa nak buat? Nabi cerita kat kita. Nabi pun sayang kita.
Allah kata, aku Tuhan ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak tahu sifat aku, perangai aku macam mana? Nanti tengok pada Muhammad ni. Ni bulan Rabiul Awal ni, hari Selasa ni dah bulan Rabiul Awal. Nak cerita apa? Bukan hebat Nabi Muhammad ni, memang hebat. Sayangnya Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. 124,000 Nabi Allah cipta. Semuanya menggunakan doa-doa kemakbulan doa itu semua adalah yang Allah khususkan kepada Nabi-Nabi. Hanya sahaja Nabi Muhammad SAW dia tak pakai. Banyak peristiwa kita tengok di mana tuan, Nabi pernah tak makan 7 hari. Pernah Nabi dah, ya Allah, turunlah tak mau. Nabi tak mau. Batu besar, orang kandang, Nabi pecah batu sini. Dia boleh apa? Jibril hantar satu malaikat pecah batu. Kekasih Allah. Dia tak minta. Dia tidak gunakan kesempatan yang ada Allah bagi dekat dia tu. Allah kata Muhammad minta, ada masalah minta. Tak pakai. Di Taif dia kena macam mana? Macam-macam kena. Asal Jibril tanya aja, ya Muhammad kata, aku nak KIV, reserve. Untuk siapa? Umat aku saja. Allah Allah. Sebab mungkin Jibril cerita kat dia lah. Jibril cerita, umat kau akhir zaman ni, oh ya Allah, macam-macam perangai. Itu dia reserve. Allah Allah. Sayang kita lah. Kalau kita tak berselawat pada Allah, tak tahu nak kata kan. Jadi menampakkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Yang pertamanya apa? Waktu muda sebelum datangnya waktu tua. Waktu tua ni bukan tak boleh beramal ibadat, boleh. Tapi tak sesergah dulu lah muda. Masa kita muda kan. Jadi alasannya banyak orang kata, muda macam mana Ustaz nak buat rezeki saya nak cari. Kan masa tu ada 24 jam. Imam Asy-Syafi'i 24 jam, 8 jam dia kerja. Kan? 8 jam kerja. 8 jam lagi. Matlaah. Malam lagi ni. Allah. Tunjuk contoh dia. Macam Nabi Muhammad SAW. Walaupun Nabi sendiri bersabda kepada sahabat dia, wahai sahabat, aku ni nak masuk syurga Allah besok. Bukan sebab amalan aku pun. Dengan rahmat Allah aku masuk. Nabi kan semua kita sedia maklum beramal ya Allah Akbar. Berdiri malam dia sampai buka kaki. Kita tak payah berdiri buka kaki lah. Gak panjang. Tu kita. Tu. Gak tak apa lagi goa kan lagi tahu. Tu. Nabi sendiri tu reveal, aku pun nak masuk Allah. Kenapa? Itu sebab Allah SWT Allah ni dia tahu masalah manusia ni. Perangai manusia ni dia tahu. Bergamuk berdekang ni itu kegemaran dia. Besok sampai di hadapan Allah SWT berdekang juga dia. Walaupun Allah kata apa? Di hadapan aku besok, al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ni makhluk-makhluk yang namanya manusia semua, aku akan berteri mulut apa. Hamba dulu di dunia jenuh dah cakap. Sekarang ni semua anggota daripada atas ni sampai bawah semua bercakap. Siapa yang akan bercakap? Tangan, kaki, apa semua tu. Kulit akan bercakap, roh akan bercakap, jasad akan bercakap. Kulit pun bercakap. Berdengkak-dengkak. Roh kata, jasad kata bukan aku yang sebenarnya Nabi. Roh yang dalam tu yang tolak aku pergi. Sebab apa? Mata kata aku nampak. Telinga kata aku dengar ni. Benda ni kalau ambil ni, mahal jual ni. Ambil. Kaki kata aku bawa. Mulut nak kata apa? Semua kena. Tapi umat Nabi Muhammad SAW ada lagi pilihan. Pilihannya masalah. Tua pun boleh juga beramal, tapi slow and steady. Kan? Kau nak turun tu tidaklah selaju macam orang muda-muda dulu. By numbers lah.
Yang kena susun turun gitu kan, turun kanan dulu, eja kiri dulu, belerek gitu ya. Tapi tak apa, asal jangan. Bukan Allah pilih kita ni di ujung-ujung. Allah kata apa? Allazi khalaqal mauta wal haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah kata aku tak mau tengok apa yang belakang, aku tak mau tengok. Kan? Kita duduk istighfar berapa ratus ribu kali lah. Aku tak mau tengok lah. Aku nak tengok yang penghujung-penghujung. Apa yang nak bawa kat aku ni? Apa yang nak bawa aku? Tu je. Rahmat Allah terima lah kita punya amalan yang sedikit, yang amalan yang tak seberapa. Yang ada di antara kita kata apa? Saya setakat ni sembahyang, alhamdulillah okey lah. Okey saja. Kita minta kepada Allah Ta'ala kekalkan iman. Kekalkan iman. Kan? Iman tu cukup penting. Hidayah tu cukup penting. Hidayah ni Allah Akbar mahal kan? Pak saudara Nabi yang tu dengan kuku, macam kuku dengan isi tu dengan Nabi Muhammad SAW pun tak dapat hidayah. Anak saudara ni doa. Guna sikit dia punya doa tu. Allah kata Muhammad, hidayah bukan milik hang, milik aku. Padahal dia boleh kata, ni kekasih aku ni doa bagi. Ni pak saudara dia yang selalu duduk jadi waktu penghalang kepada anak-anak ni. Dah, tak bagi. Allah nak bagi pengajaran apa? Hidayah tu mahal. Tapi kalau Allah nak bagi hidayah tu, macam-macam cara Allah buat. Dia tengok semua pun dia boleh masuk Islam. Kan? Dia tengok macam-macam. Tu Allah bagi mata. Kan? Jadi, kalau beramal pada waktu muda itu, masa tua besok, andai kata dia bedridden kan? Dan amalan dia bila muda boleh kabur. Itu sebenarnya hakikatnya. Tapi dia nak buat macam mana? Kita lupa. Nasib baik kita, Allah adakan hari tua untuk kita ni. Allah nikmat Allah. Amal yang kita kurang bersyukur lah. Pernah tak kita kata kat kaki kita, wahai kaki, terima kasih lah, hang bawa aku berjalan ni, aku dah 60-70 ni, alhamdulillah sihat ni. Pernah kita hadiah Al-Fatihah kepada roh dan jasad. Itu hadiah. Mata ni apa yang Allah kurniakan kita, syukur. Bantu kita banyak. Lihat macam-macam, tengok macam-macam benda. Kadang-kadang yang haram pun tertengok, bukan nak tengok, tertengok. Tengok anak darah lalu pun bukan tengok, tertengok. Tak tengok, oh gila, rezeki. Macam mana? Tu. Yang keduanya, waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Nikmat muda ni, Allahu Akbar kan? Nikmat sehat ni, nikmat sakit. Bila sakit tu barulah tahu kata betapa besarnya nikmat sehat. Kan? Ni nak makan ni tak boleh, nak makan tu tak boleh. Kan? Orang-orang kaya ni ingat, kita duduk bayang dia pun makan mesti penuh satu meja kan? Tak ada lah. Kan? Nak makan ni doktor kata, Datuk tak boleh makan ni, gimana ni? Nak makan ni pula, tak boleh darah tinggi. Nak makan ni pula, kolesterol, rumah jantung. Tak boleh kulit roti yang makan. Duit lama-lama. Nilai duit tu apa? Duit ni sebenarnya kat dunia ni Allah, kita orang struggle nak cari tu siang malam. At the end Allah bagi dia sakit, duit tu 1 sen pun tak ada guna. Nak bayar dekat malaikat supaya jangan bagi mati pun tak boleh. Anda lah berapa bilion pun tak boleh. Yang duk kumpul sampai trilion-trilion tu pasal apa? Orang miskin masuk syurga 500 tahun daripada kita dulu. Contoh macam kita banyak duit lah, kita pun bukan banyak duit lah. 500 tahun, bukan waktu 500 tahun dunia ni, 500 tahun. Tuan-tuan bayang kalau kita berdiri dekat Padang Mahsyar tu, kita berdiri 50,000 tahun. 50,000 tahun. Kalau kita kira by hours, 63 tahun. Kita katalah kita 63 tahun kat dunia lah kita hidup. Di sana baru 1 jam 30 minit. Yang kita duk habiskan usia kita 63 tahun di bumi ni,
Di padang mahsyar baru 1 jam 30 minit. Kira tengok 50,000 tahun berapa jam? Tak ada jam, 15 jam. Tu Allah bagi peringatan. Bagi peringatan. Setiap alam yang kita nak lalui ni memang susah. Kita dulu daripada alam roh, masuk dalam perut ibu kita. Ketika mana nak lahir tu, ada dialog di antara anak itu dengan malaikat. Malaikat pun kata, nanti besok akan dikeluarkan daripada perut ibu. Anak ni pun tanya, wahai malaikat, ni aku besok keluar ni, aku sebatang kara. Siapa nak bagi aku makan? Siapa nak jaga aku ni? Dalam perut ni apa ibu aku makan, semua aku makan. Apa malaikat tu beritahu? Jangan takut wahai anak. Ada seorang malaikat yang akan jaga. Dia akan belah dengan penuh kasih sayang. Malaikat tu namanya Ibu. Dia jaga itu. Pergi alam. Itu alam nak berjalan, Allah susah lah. Jalan-jalan jatuh, jalan-jalan susah. Kita ni hidup kat dunia ni, nak pergi ke kubur pula ni, susah. Allah, kalau silap-silap bulan memang susah. Kalau silap bulan aku tak silap, tak susah. Macam tuan-tuan tak susah lah, tuan-tuan dah tahu. Tuan-tuan dengan apa? Dengan baca Al-Mulnya setiap malam, Allahu Akbar. Baca Al-Qurannya sebelum solat subuh. Sebelum waktu subuh baca Quran. Quran itulah, bacaan itulah yang akan menjadi teman sampai kala ditiup Quran. Bacaan Quran yang mana yang akan menjadi teman? Siapa yang baca Quran sebelum waktu subuh. Bukan kena baca surah sampai 1 surah Al-Baqarah lah. Apa yang kita ingat? Tak sempat nak buka mushaf tu, baca apa ayat-ayat yang kita ingat. Kalau Allah buat tapi 20 kali pun dah apa lah. Janji baca kan? Jangan Allah Akbar. Kita jangan mengambil benda-benda yang kecil tu remeh dah. Dia besok bagi manfaat Allah Akbar cukup besar pada kita kan. Jadi sehat sebelum sakit kan? Jadi bila sehat tuan-tuan, buatlah amalan-amalan yang kita mampu buat semampu kita. Allah pun tak minta kita buat banyak-banyak amalan pun. Allah kata apa? Buat amalan janji ikhlas. Berapa ramai orang buat setiap kali amalan dia ikhlas? Berapa kali? Dengan kawan-kawan mari siang kita ni share apa ni, bayang sangat ni, oleh pun pergi main juga. Tu pun ada kawan-kawan yang macam tu. Tu. Kemudiannya yang ketiganya, masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu. Aku besok kalau senang sikit lah baru. Bila nak senang? Benda ni tuan-tuan, benda kaya ni, kalau tak kaya boleh cakap kena Allah uji proof kata Allahu Akbar. Habis tanda-tanda Allah nak jaga kita, Allah tidak akan sibukkan kita dengan dunia. Ingat yang azan dia nak sembahyang, azan dia nak sembahyang, ada kuliah kita tak? Itu tanda Allah sayang. Kalau kita tangguh-tangguh, tak apalah. Mana kita apa? Menunaikan kefarduan itu dalam masa dia. Hayya 'alas salah. Datang. Itu panggilan daripada Allah sebenarnya. Bukan muazzin. Muazzin tu alasan dia aja. Kan? Kita ada tu Pak Ali yang azan tu. Sebenarnya Allah hantar. Supaya dia mengandungkan panggil kita, bagi kita hidayah. Kita pun mari, alhamdulillah. Sebab yang nak bawa mari kita tu Allah. Kita hanya kecenderungan kita untuk datang. Kecenderungan kita untuk datang Allah pun meringankan langkah kita. Itu yang kata Allah Ta'ala. Kemudiannya masa luangmu sebelum datang sibukmu. Allah bagi kita sibuk aja tuan-tuan, habis kita. Kan? Itu sebab kita tengok tengah orang yang jaga tu sempat semayang tu. Dia boleh tinggal kan. Dan dekat Meru tu tempat tu ada gerai kios banyak. Masjid Meru tu, Masjid Asy-Syarif tu dulu. Allah subuh dia macam Jumaat. Kena waktu macam tu. Azan ditunjuk habis.
Pernah lalu sekali nak pergi tu. Ada satu pasangan satu kampung dia jual daging bakar, kambing bakar. Tutup. 2-3 orang anak muda nak pergi beli. Lepas solat dia. Tu menghormati kan. Allah senang tuan. Allah kata apa? Ingat aku sikit. Hanya aku sikit. Aku bagi hang banyak. Ingat aku banyak, aku bagi hang lagi banyak. In asabtum ya boleh. Hang buat baik dapat hang. Allah tak pernah kata hang buat sikit, bagi sikit. Di sisi Allah tidak ada istilah sikit. Kalau Allah nak bagi. Ya Allah dia bagi dekat kita ni pahala, ya Allah Akbar. Tuan-tuan bayang, tuan-tuan dah melakukan solat sunat fajar 2 rakaat ni dah berapa puluh tahun dah dia buat. Berapa dah Allahu Akbar. Berapa dunia dah tuan-tuan dah dapat. Berapa ratus dunia. Dunia serta isi dia. Lepas tu tuan-tuan pula tu mengamalkan apa? Tasbih tu. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Allahu Akbar. Nabi kata ganjaran pahala tu mizan Allah ni tak boleh nak menampung pahala. Itu tiap-tiap hari tuan-tuan buat. Berapa banyak? Buat je banyak Allah. Jadi banyak mati je kita tuan-tuan. Masa tu dah begitu lama. Kat dunia ni sat. Tuan-tuan kita baru solat jemaat. Berlepas ni jemaat dah. Sabtu, esok Ahad. Masa berjalan. Tu Nabi kata, akhir zaman, anak tahu yang dunia ni dah nak akhir-akhir. Masa akan berjalan begitu pantas. Alhamdulillah Allah beri kita kesedaran. Kita nak cari ke, nak gali. Habis. Yang kelimanya, ni hidupmu sebelum matimu. Dah nak mati kan. Tu Allah nak bagi orang kata apa? Nak bagi peringatan kepada orang yang hidup. Bila nyawa sampai sini, sampai saja orang-orang, Allah akan buka hijab yang selama ni kita tak nampak. Allah tunjuk pahalanya, apa kerja yang kita tak pernah buat lagi tu, yang sepatutnya kita buat, kita tak buat. Kita abaikan benda tu. Masa tu menyesailah manusia. Kan? Itu sebab menyesal baru pendapatan, menyesal kemudian tak guna. Sampai nyawa sampai sini baru nak menyesal, tak boleh buat apa. Belum pernah ada lagi orang dah sampai sini, dia hidup balik. Kan? Orang mati hidup balik. Yang mati, yang hidup balik. Kan? Dia punya Allah tak pernah cerita. Siapa yang kena dan berada dalam sakarat ni. Contoh bayang orang yang kena COVID, sahabat-sahabat kita yang meninggal COVID. Berapa seksa dia. Ni baru-baru dia macam kanji, seliput dia kanji. Nak menampak lagi mana? Kan? Sahabat saya ada seorang Haji Razak. Dia tak mau, doktor nak tidurkan dia tak mau. Sebab dia duduk di tengah, bulu tu. Kaki tengah. Depan dia, lepas tidur, mati. Kanan lepas tidur turun. Kiri lepas tidur, jalan turun. Ujung kepala dia lepas tidur, habis. Dia pula besoknya doktor nak tidurkan dia. Tak mau dah. Dia minta balik. Mangkuk nak minta balik. Tapi dengan tong oksigen tu, dia bilang tak tahu. Mana kali nak bilang. Dia lepas ni dalam 2 minit. Dia gitu. Dia punya bawa-bawa dah bocor. Allah. Tengok dia. Allah nak cerita apa ni dengan COVID ni. Allah nak cerita selama ni udara yang aku bagi kat hangpa ni, nafas yang kesedut tu, aku tak minta duit pun. Kau orang tahu tak Allah kata? Kau orang tahu tak kalau Allah nak tanya? Kau orang tahu tak oksigen yang aku bagi hangpa yang sedut hari-hari ni, berapa nilai hangpa kena bayar dekat aku? 1,613,350 ringgit. 1 juta lebih kurang 1.7 juta satu hari kita kena bayar. Kadar oksigen yang berapa liter yang kita sedut tu. Tapi Allah minta duit. Allah tak minta duit. Allah kata aku minta apa kenal oksigen yang bersedut ni siapa punya. Tu. Alhamdulillah.
Nafas yang ada, yang kita hembus, yang kita sedut hari ini penuh dengan pahala. Macam ni tulis pahala. Malaikat yang ada dekat kita ni tak pernah miss. Malaikat ni tak tidur, tuan-tuan. Bila dia nak tidur? Kalau tidur, bila dia nak tulis kita? Dia akan tulis setiap helahan nafas kita yang keluar dan masuk, dia akan tulis. Masuk keluar ni buat apa, masuk ni buat apa kita. Oh ya Allah, Tuhan. Macam tuan-tuan tu, walaupun tak nampak tasbih, dia bilang tangan. Subhanallah. Itu sebab manusia ni bila dia mati, kita tak boleh nak kata, siapa kita nak menelak dia ni tu. Jangan. Kan? Jangan ada di antara kita kata, dia ni masuk neraka tu. Hai. Bukan kita yang menilai semua tu. Allah Ta'ala. Kan? Kita cuma kata apa? Ya Allah, janganlah aku bagi masuk-masuklah aku ke syurga. Kita kena, Ya Allah, janganlah kau matikan aku sebelum kau ampunkan dosa aku. Nampak macam kita mengarah Allah, tu Allah suka. Bila kalimah yang kita pakai macam tu, Allah kata apa? Dia ni tahu aku akan ampun dosa dia. Dalam kita penawaran ni. Ayat hadis 38. Allah akan beritahu malaikat, wahai malaikat, kau tengok tu manusia, dia tahu aku ni Tuhan dia yang akan ampunkan dosa dia. Tu dia minta macam tu. Ya Allah, ada kita kau nak mati kan, kau jangan lupa ampunkan dosa aku dulu. Allah dengar, Allah mendengar. Kan? Jadi tuan-tuan muslimin muslimat rahimakumullah, contohlah. Bolehlah kita masuk sikit. Ada 10 minit. Doa seorang saudara bagi saudaranya di belakang mata. Baru Mazi jilid ke-13. Babul maja'a fi da'watil akhir akhihi bi zahril ghaib. Bab yang datangnya pada menyatakan doa seorang saudara bagi saudaranya di belakang mata. Tanda anak itu beriman. Kau nak tahu anak-anak ni beriman ke tidak? Satu hari berapa kali dia doa untuk kedua ibu bapa dia? Kita paling koman 5 kali. Tuan-tuan, paling koman. Tuan-tuan tak koman. Tuan-tuan special membership. Solat sunat lagi doa lagi. Solat duha lagi. Solat isra'. Solat sunat ni sunat. Allahu Akbar. Tanda anak yang beriman. Kan? Ada yang setengah tu mak dia tak sempat nak ajak dia pun. Tapi disebabkan dia apa? Kecenderungan dia tu seringat. Siapa bagi seringat? Allah Ta'ala. Tentu Allah Ta'ala kalau nak bagi kita ni jadi baik, kan? Ada ya. Kan? Wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Ketahuilah kiranya saudaraku adalah satu daripada tabiat orang mukmin. Itu suka ia akan saudaranya berkebajikan. Tabiat manusia tentu. Dia suka orang jadi baik, suka. Kan? Dan aman dan senang sentosa, dan cukup sejahtera dunia akhirat. Kebanyakannya. Dan cukup sehat sebagaimana engkau sukakan dirimu, bersifat sekalian yang tersebut. Itu setengah orang beriman. Dia suka sahabat-sahabat, saudara-saudara dia sehat, macam dia juga. Kan? Itu bersahabat kerana Allah. Itu berkawan kerana Allah, berteman kerana Allah, kahwin kerana Allah, bersahabat kerana Allah. Semua kerana Allah, bukan kerana manusia. Kan? Aku buat ni sebenarnya aku nak ambil hati dia ni ya. Tak boleh. Aku buat ni kat apa, segan kat pembentuk, pula dah. Kan? Buat kerana tuan kita tengok. Nabi dan para sahabat yang 4 yang mulia ni, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Osman, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Mereka ni bukan sekadar sahabat, bukan sahabat. Akrabnya, ukuahnya, ya Allah, ikatan pun ada. Sayyidina Abu Bakar ni bukan sekadar sahabat yang mulia, dia juga bapa mertua. Sayyidina Umar juga bukan sekadar sahabat yang baik, bapa mertua. Anaknya Hafsah.
Sayyidina Osman, Masya Allah, 2 kali jadi menantu Rasulullah SAW. 2 kali. Sayyidina Ali, menantu yang disayang. Sayyidina Ali, sahabat juga. Itu. Allahu Akbar. Jadi 4 sahabat ni, mereka dengan Rasulullah ni, Allahu Akbar. Allah dan Muhammad ni tak boleh pisah daripada lintasan hati ke Allahu Akbar, keikhlasan hatinya. Sebut. Tanya hanya Allah dan Rasul. Tanya hanya Allah dan Rasul. Macam tu. Dah jadi macam zikir dah. Jadi kita buatnya kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan sekalian disebut itu semuanya ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla. Siapa yang suka ia kurniakan, dapatlah ia. Ada apakala suka engkau akan sekalian yang tersebut itu, pintalah bagimu kepada Tuhan, dan juga tolong pintakan bagi saudara-saudaramu. Yang kita minta, Allahumma fil lana dzunubana wa liwalidayya warhamhum kama rabbawna shighara. Kan? Ya Allah, ampunkan dosaku, dosa kedua ibu bapaku, dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat. Jadi kita sehat, kita jadi pandai, kita jadi orang beriman ni, doa daripada sekalian manusia, sekalian orang beriman lah. Kan? Kita Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita minta isteri apa semua, anak-anak, cucu-cucu apa semua tu. Mungkin sekarang ni kita tengok macam kita dulu lah. Kita dulu, Allah, kita dulu bukan macam ni kan. Allah dia punya liang atau yang cerita lah. Bukan tuan-tuan di sini, tuan-tuan tempat lain. Tuan-tuan sini pun lebih kurang tu yang. Kita dulu. Doa mak kita dulu lah. Doa kaum muslimin muslimat dulu untuk kebaikan kita. Sama tak kita pun doa itu. Itu Nabi ajak kita, Masya Allah. Nabi tak usah cerita lah tuan. Nabi punya doa, Masya Allah. Sampai sekarang Nabi ni related dengan kita, ada kaitan dengan kita. Nabi. Kita duduk berselawat ni, ada satu malaikat pula yang akan bawa selawat kita, persembahkan kepada yang mulia Nabi Muhammad SAW. Malaikat tu kata apa? Ya Muhammad, ni umat kau nama si Fulan bin si Fulan ni, dia selawat pada kamu. Nabi jawab tu. Nabi jawab, Nabi sebut nama kita. Kita tak dengar lah. Kenapa tak dengar? Tu Allah nak kata hamba yakin ke tak yakin benda ni? Benda gaib ni. Yakin, alhamdulillah. Keyakinan tu. Kenapa kita boleh mengaku kata Allah tu ada? Keyakinan lah yang kita iman tu. Iman tu daripada mana? Kita bilang dan bantuan Allah SWT. Sebab Allah pilih kita. Dan kalau Allah tak pilih, berapa ramai orang Allah tak pilih? Tanya ada Islam. Jumaat semayang tak? Dia akan bagi, sekarang susah lah semayang. Tu. Kita takut nanti orang akan jawab semua macam tu. Susah lah, kena buat jadah lah pun. Allah bawa lah, bukan nak kena pikul pun. Nak pakai ni lah. Kau tak mau pakai tu, jangan pakai nikah. Nak datang. Kau nak ronda-ronda. Okay, sikit lagi. Maka Tuhan itu memberi dan mustajabkan apa pinta hambanya. Kena minta ke Allah lalu. Ya Allah, kurniakanlah aku syurga. Jauhkanlah aku daripada neraka. Ya Allah, ampunkanlah dosaku. Ya Allah, aku ni sakit lutut. Ya Allah, mudahkanlah aku urusan aku. Minta ke Allah semua. Tapi dekat mau bos apa? Macam dulu kan. Saya pergi tu kawan bawa. Dia rawatan dia cara rejatan. Pegang karun. Ada itu kencing, ada itu berak pun lah. Dia bukan pegang rejatan ni. Dia tu sendiri. Apa dia macam sebenarnya sih dah habis ni. Dia cadang. Oh, rawatan macam rawatan. Ada yang lumpur boleh jalan sana. Kita pergi selalu kan. Wallahualam, ada apa nak tanya tuan? Tuan-tuan memang nak tanya. Dah senang. Dah cepat datang. Jadi alhamdulillah tuan-tuan dapat kita bertemu lagi kan. Lama dah setahun, tak 2 tahun tak jumpa kan. Alhamdulillah. Semoga kita dipertemukan lagi di pertemuan yang akan datang. Kita
sudahi dengan tasbih kafarah dan salam subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanu shalihat wa tawassal bil haqqi wa tawassal bis sabr. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa Muhammad ya Rasulullah. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat ya Allah. Dosa pasangan kami dan anak-anak cucu kami ya Allah. Ya Allah, maafkanlah wabah sedang melanda kami, khususnya Malaysia, negara kami dan amnya seluruh dunia ya Allah. Ya Allah, peliharalah kami ya Allah daripada wabah ini. Kami dan jemaah-jemaah kami, ahli karya kami, saudara-saudara kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah. Taqabbalallahu minkum.